Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Dalam bab qisas lagi tak? Bunuh bala. Okey, kita hari ni nak bincang yang ketiga nak. Kita bincang dah pembunuhan sengaja, pembunuhan separa sengaja. Hari ni kita nak bincang pembunuhan tidak sengaja tersalah. Definisi dan jenis-jenisnya. Boleh rujuk kitab Fathul Qadir, Asy-Syahrus Shaghir dengan As-Sawi, Mughni Muhtaj dan Mughni. Definisi dan jenis-jenisnya, pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud untuk melakukan tindakan pembunuhan itu sendiri, atau terhadap orang tertentu, atau tanpa bermaksud pada salah satunya. Di antara bentuknya adalah sebagaimana berikut. Pertama, tidak bermaksud untuk memukul atau membunuh orang lain, seperti memanah atau melempar tombak yang mengarah ke haiwan buruan, namun kemudian mengenai seseorang. Ini contoh tak sengaja. Dia nak tembok nate, tiba-tiba kena orang lain dah. Yang kedua, menyerang orang lain pada saat tidur hingga membunuhnya. Serang orang lain pada saat tidur hingga membunuhnya. Tak dah. Yang ketiga, membunuh seorang yang dikira sebagai orang kafir dalam keadaan berperang, namun ternyata ia adalah seorang Muslim. Pernah jadi, zaman Nabi pun jadi dah. Berkecamuk tu tukar dah. Dah. Jadi kalau serang sama-sama Islam tiba-tiba terbunuh, dikira tak sengaja lah. Yang keempat, memukul seseorang secara main-main, namun akhirnya orang itu meninggalnya. Gua bewok, tapas sekali. Ingat kau gua biasa. Mungkin nak marah nak gapo dak. Jadi tapas sekali dak gua bewok dak. Jadi boh pakai selok nak tak bangun dah. Yang B dah, implikasi pembunuhan tidak sengaja. Apakah kesan dia pembunuhan tidak sengaja ni? Pembunuhan tidak sengaja mewajibkan konsekuensi akibat yang mesti ditanggung sebagaimana berikut. Pertama, diat sekaligus kafarah. Rujuk Fathul Qadir, Ibn Abidin, Biyatul Mujtahid, Hasyiah Al-Jumal dan Al-Bukhari. Diat sekaligus kafarah dah. Hal ini menurut kesepakatan ulama diwajibkan terhadap orang yang membunuh tanpa sengaja atau membunuh orang kafir mu'ahad. Kafir yang ada perjanjian dengan negara Islam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Fa in kana min qaumin 'aduwwin lakum fa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah." Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman kerana tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan pada keluarganya si terbunuh tersebut. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayarannya. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Ayat 20. Al-Mardi berkata dalam kes pembunuhan seorang Muslim, kafarat didahulukan atas dia, dan pada orang kafir dia didahulukan atas kafarat. Kerana seorang Muslim lebih mendahulukan hak Allah atas dirinya. Jadi Muslim ni hak Allah tu puasa 2 bulan dah. Sedangkan seorang kafir mendahulukan hak dirinya atas hak Allah. Ini pendapat Al-Mardi dah. Ulama usul mazhab Syafi'i juga. Dia ni denda bayaran ni di sini dibebankan terhadap kalangan asabah pelaku. Maksudnya pembunuh tu, anak beranak dia yang boleh terima saka warisan tu, asabah tu, mereka ni kena pakai lerah pitih bayar kafarat. Bayar dia. Sedangkan kafarat diambilkan dari hartanya. Kafarat ni bukan sekadar puasa saat ni, kata ada lebih lagi lah selain daripada puasa ataupun itulah ada lagi dah. Lepas tu kafarat saja. Pendapat perkara tu pertama dia sekaligus kafarat. Ada satu lagi, keduanya kafarat saja. Rujuk Maratibul Ijma', Fathul Qadir, Al-Bada'i, Al-Kafi, karya Ibn Abdul Bar, Bidayah Al-Mujtahid, Al-Umu, Mughni Muhtaj, Al-Mughni dan Al-Insaf. Ini kita rujukan. Yang kedua ni kafarat saja. Kafarat ini denda saja ni. Menurut sepakatan ulama diwajibkan terhadap orang yang membunuh seorang mukmin di negeri kafir. Dia bunuh orang mukmin di negara kafir atau di tengah peperangan melawan orang kafir.
Kerana diduga termasuk orang kafir, tukar salah. Sebab menurut penglihatan korban tersebut mengagungkan Tuhan orang kafir. Atau memakai busana kafir atau hal lainnya. Ataupun terus keliru lah. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah Ta'ala, فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Jika dia si terbunuh dari kaum yang muslimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh merdekakan hamba sahaya beriman. Surah An-Nisa surah 4 ayat 92. Jadi orang baru teringat. Jadi tak ada dia tu 100 ekor tu dah. Asabah ni habis anak beranak dia pakat lega pitih lah. Kafarat ni ialah bebas hamba. Tu bebas hamba tu dipanggil kafarat dah. Selain daripada puasa lagi, puasa sini tak sebut puasa sini. Kafarat sini adalah bebaskan hamba dah. Sini pun bebaskan hamba lah masuk je. Bebaskan hamba tu dipanggil kafarat lah. Sesuai dengan ijma' konsensus ulama, tidak ada kisah bagi pelaku pembunuhan semacam ini, tak sengaja tu dah. Dalam ayat Quran pun tidak disinggung tentang diat dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan perang gini, bercelaru gitu, terbunuh sama Islam pun tidak ada disebutkan bahawa kena bayar diat. Sehingga diat tersebut hukumnya tidak wajib. Selain itu, korban juga telah menggugurkan kehormatan dirinya dengan bermukim di daerah orang kafir yang merupakan tempat yang boleh diperanginya. Jadi duduk situ memang kuasa perang lah. Kemungkinan itu banyak berlaku, boleh kematian itu mudah berlaku dah. Tak kena terbunuh sama-sama sendiri pun terbunuh oleh kafir, pasal kuasa perang dah. Ini adalah pendapat majoriti ulama fiqh, di antaranya pendapat majoriti ulama fiqh di antaranya Imam Abu Hanifah. Riwayat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad serta merupakan pendapat yang paling unggul di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Pendapat ini juga dianut oleh Ibn Abbas, Atta', Mujahid, Qatadah, Al-Auza'i, Al-Thawri dan Abu Thawr. Sementara itu Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, juga Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya yang merupakan pendapat yang berseberangan, bertentangan dengan pendapat tadi lah. Dengan pendapat yang paling jelas dari kalangan mazhab Syafi'i menyatakan bahawa dalam kes pembunuhan seperti ini diat tetap diwajibkan lagi. Sebab bagaimanapun orang tersebut telah membunuh seseorang mukmin secara tidak sengaja sehingga dikenai kewajipan membayar diat. Sebagaimana jika orang tersebut membunuhnya di area Islam. Pendapat yang kuat, aku Abi Malik katakan pendapat yang pertama lebih kuat. Jadi ada masalah puasa berselera perang ni, kita kata tak sengaja ni, tak sampai lah tahap bayar diat lah, bayar kafarah, bebaskan hamba saja. Gitulah. Tapi kalau bunuh tanpa sengaja, bukan kuasa perang, ataupun bunuh orang kafir mu'ahad, dia kena apa kata dia kena bayar diat dan kafarah. Diat tu ialah bayar 100 ekor tu lah. Kafarah tu ialah bebaskan hamba sahaya. Bebaskan hamba sahaya ni. Ini pembunuhan tidak sengaja. Bukan ni lah. Okay, habislah perbincangan tentang pembunuhan tidak sengaja. Kita pergi pada bab tindak pidana hukum kejahatan selain pembunuhan lah. Hukum kejahatan selain pembunuhan. Definisinya, rujuk al-mawsu'ah al-fiqhiyah. Tindak pidana ataupun hukum selain pembunuhan adalah setiap tindakan haram yang mengenai anggota-anggota badan, baik memotongnya, melukai ataupun menghilangkan fungsi dari anggota tubuh tersebut. Jenis-jenis tindak pidana kejahatan selain pembunuhan. Tindak pidana ataupun hukuman kejahatan selain pembunuhan terbahagi menjadi dua jenis. Tindak pidana ataupun hukum yang mewajibkan qisas dan hukuman yang mewajibkan diat dan lainnya. Ada benda tu wajib hukum balas lah. Bukan bunuh balas lah. Kisah ni hukuman balas lah. Bukan seperti sebelum ni kita bincang kisah bunuh balas. Ni hukuman balas lah. Kat tangan tak gitulah dah. Ataupun wajibkan diat dan lainnya. Ada perbincangan. Okay, tindak pidana hukuman yang mewajibkan kisah. Kisah juga berlakukan pada tindak pidana kejahatan selain pembunuhan. Jika tindak pidana ataupun hukuman kejahatan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang akan terangkan mendatang. Dasar pemberlakuan qisas pada tindak pidana selain pembunuhan, hukum selain pembunuhan berasal dari Al-Quran, hadis, ijma' dan logik. Pertama dalil dari Al-Quran.
Firman Allah Ta'ala, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs an-nafs bin-nafs wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhna bil-udhn was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Kami telah menetapkan bagi mereka dalam Taurat bahawa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya, balasan yang sama. Surah An-Nisa 5:45. Ayat Quran ni walaupun cerita tentang kita zaman dulu dalam Taurat, tapi hukuman ini juga dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia terpakailah dah. Jadi ada ayat Quran ni secara umumnya terpakai dah. Tapi apabila ada ada larangan Nabi, tak boleh dah. Macam kisah patung Nabi Sulaiman ke apa, tak boleh lah. Itu sekadar cerita dan Nabi tak ada lah suruh pun apa dah. Tak ada puji, sekadar cerita dah. Jadi tak boleh lah. Begitu juga kisah ada kisah-kisah yang cerita Bani Israel. Macam taubat kena bunuh diri tak, bunuh dah. Cara taubat yang macam-macam, ada benda tu telah dimansuhkan kerana ada syariat lain-lain dah. Terlekur SD pada sebut ataupun dalam hadis Nabi sebut yang bertentangan dengan amalan ahli kitab zaman dulu. Tu kita tak pakai lah. Hak ni pakai ni. Hak ni serupa je. Kisah ni sama dah. Firman Allah Ta'ala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi misla ma i'tada 'alaikum." Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpa dengan serangan yang terhadap kamu. Soal Al-Baqarah kedua 194. Kalau dia serang kita pun serang balik, dia setimpa lah. Gitulah dah. Lepas tu ada juga orang berhujah dengan kisah. Bila cerita Ashabul Kahfi tawak masjid dah. Situ tu tak ada sokongan pun, tidak ada sokongan pun yang kata boleh buat masjid di atas kubur. Bahkan hadis yang jelas ni Nabi larang dah. Tu bukan tu sekadar cerita, bukan sekadar kata molek dan bukan suruh Allah pun dah. Hak ni memang Allah suruh ni. Kisah ni nak telinga dengan telinga, gigi dengan gigi ni. Tenang dah, kena faham. Okey, kedua, dalil dari hadis antara lain adalah riwayat dari Anas bin Malik. Ia berkata, Ar-Rubai, saudara Anas bin Malik ni, mematahkan gigi siri seorang budak perempuan dari kalangan Ansar. Hamba perempuan dari kalangan Ansar. Lalu kaumnya menuntut qisas. Mereka pun menghadap Nabi SAW dan beliau merintahkan untuk melaksanakan qisas. Anas bin An-Nadar, pak saudara Anas bin Malik berkata, tidak, demi Allah, ia tidak mematahkan giginya, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, ya Anas, kitabullah al-qisas. Wahai Anas, kitabullah menyatakan qisas. Cabut gigi dah. Akhirnya kaum yang menuntut kisah itu mahu menerima urus dunda pembunuhan. Dunda dah. Lepas mula nak suruh kisah, lepas tu bincang-bincang, ganti rugi. Rasulullah SAW bersabda, inna min abdillah man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang yang apabila ia bersumpah atas nama Allah, nescaya Allah akan menepatinya. Hadis sahih, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan selain keduanya. Ini style tu cerita dah. Tahu hukum mana ni? Tapi asal-asal kisah lah kata dah. Dalil ketiga dalil dari ijma'. Dalil ijma', para ulama telah bersepakat untuk memberlakukan qisas hukum balas pada tindakan selain pembunuhan jika memang hal itu memungkinkan. Rujuk Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, lihat Maratibul Ijma' halaman 138. Keempat, dalil logik. Anggota tubuh selain nyawa berkedudukan sama seperti nyawa dalam hal perlunya dijaga sebab ia diciptakan sebagai pelindung bagi nyawa. Sehingga qisas pada bahagian tersebut diberlakukan sebagai upaya untuk melindungi nyawa. Rujuk Al-Mughni. Okay, pertama, syarat-syarat wajib qisas. Hukum selain pembunuhan. Qisas hukuman selain pembunuhan ni, apakah dikira wajib ni? Pertama, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja. Bukan tak sengaja, memang sengaja dah. Balah-balah, gocoh warga timbuk dah. Memang sengaja lah. Syarat ini mutlak dan harus ada berdasarkan kesepakatan ulama. Bukan separuh sengaja, apalagi tidak sengaja. Adapun separuh sengaja dalam kes hukum kejahatan selain pembunuhan adalah jika seseorang sengaja memukul orang lain dengan sesuatu yang biasanya taklah sampai luka, tetapi kemudian korban terluka dah.
Tindakan seperti ini menurut jumhur ulama tidak mewajibkan qisas. Sedangkan ulama mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahawa dalam konteks hukum selain pembunuhan tidak ada istilah separa sengaja. Hukuman dalam kes pembunuhan disebut separa sengaja, maka dalam kes hukuman selain pembunuhan disebut dengan sengaja, kerana sesuatu yang bukan nyawa tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan menggunakan alat yang biasa digunakan untuk itu, sehingga keseluruhan alat-alat tersebut memiliki kesamaan dalam indikasi kesengajaan jika sengaja berlaku. Tindakan di situ termasuk tindakan yang murni terjadi dengan sengaja sehingga diwajibkan qisas. Ikut mazhab Hanafi ni. Al-Bada'i, Al-Zarqani, Radat Talib, Kasyaf Al-Qina' dan Al-Mughni. B. Yang kedua dah. Perbuatan tersebut dilakukan secara semena-mena. Tiba-tiba dah. Jika pelaku jenayah itu tidak termasuk orang yang terkena beban hukuman dan tindakannya, maka ia tidak boleh dikisah, seperti pelaku tidak tergolong mukallaf, budak kecil, kau gapo, kau gila dah. Begitu juga jika seorang melakukan tindakan ini dengan prosedur kebenaran, seperti menjalankan hukuman had dan ta'zir, atau ia seorang doktor dan semisalnya. Dia ada perjanjian doktor, tiba-tiba sakit, tiba-tiba dia berubah, tiba-tiba lumpuh organ dah. Jadi sebenarnya benda tu bukanlah dia dia bukan bertanggungjawab lah. Asal dia ada perjanjian dah, gitu lebih kurang dah. Yang ketiga dah, adanya kesetaraan status antara pelaku dan korban. Dengan kata lain, pelaku termasuk orang yang mesti dikisas jika ia membunuh korban. Misalnya orang merdeka muslim dengan merdeka yang muslim lain pula. Jika pelaku bukan orang yang wajib dikisas apabila membunuhnya, maka pada selain pembunuhan pun itu juga tidak harus dikisas, seperti kes antara pelaku muslim dengan korban orang kafir. Orang merdeka dengan budak serta ayah dengan anak, sebab dia tidak dihukum mati jika membunuh orang lain. Tidak dilaki jika meluki orang lain, sebagaimana kes orang muslim dengan orang kafir dalam perlindungan musta'man. Ibn Abidin dan beberapa referensi telah disebutkan sebelum ini jumhur ulama lah. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama selain mazhab Hanafi. Sebagaimana keterangan yang sudah dijelaskan dalam bab kisah pembunuhan. Mereka mazhab Hanafi ni kata kena kisah juga, terkira lah dengan orang muslim kafir, kau dengan hamba kau semua kira sama dah. Lebih adil lah kita kira tengok mazhab Hanafi sini lah. Yang keempatnya, kejahatan dan kisah sepadan dalam bentuknya. Organ tubuh pelaku tidak boleh dihukum kecuali jika melukai organ tubuh pelaku dah. Sehingga tidak dibenarkan mengqisas tangan pelaku kecuali jika ia melukai tangan orang lain. Tidak dibenarkan melukai kaki kecuali jika pelaku melukai kaki orang lain. Tidak dibenarkan mengqisas jari, mata, telinga ataupun yang lainnya kecuali jika pelaku melakukan hal serupa terhadap orang lain. Benda sama lah. Kalau tangan, kaki-kaki tak boleh lah. Tangan tekan kaki dah. Oleh kerana itu, tangan atau kaki yang sihat tidak boleh dikenai qisas jika pelaku melukai tangan atau kaki korban yang lumpuh. Hal ini sudah disepakati kalangan ulama fiqh. Al-Bada'i, Al-Mughni, Kasyaf Al-Qina' dan beberapa referensi yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, nak qisas tu benda yang sama lah. Kalau tangan hak lumpuh dah, atau tangan kudung dah, luka hak tu, dia tak ada, ataupun memang tak ada fungsi dah. Dia kena bayar diat lah. Nak dia bayar diat, tidak perlulah banyak terpakai hukum kisah lah. Dan mereka berbeza pendapat dalam hal memotong atau mengqisas tangan atau kaki pelaku yang lumpuh. Jika ia memotong tangan atau kaki korban yang sihat. Orang itu lumpuh, dia buka tangan orang sihat. Jumhur ulama memperbolehkan memotongnya dalam keadaan apapun. Sedangkan kalangan ulama mazhab Hambali dan Syafi'i dalam salah satu riwayat yang paling kuat menjelaskan bahawa tangan atau kaki pelaku yang lumpuh tersebut boleh dipotong jika memang tim ahli kedokteran menyatakan boleh menghentikan darah. Namun jika dikhawatirkan aliran darah tidak dapat diberhentikan, maka anggota badan tersebut tidak boleh dipotong. Sebagai gantinya pelaku dikenai hukuman membayar diat. Bayar ganti rugi lah. Sementara itu, kalangan ulama mazhab Maliki dan versi lain yang berkembang dalam mazhab Syafi'i menyatakan tidak boleh mengqisas tangan atau kaki pelaku yang lumpuh kerana memotong tangan atau kaki korban yang normal. Sebab syariat tidak berlaku qisas pada anggota badan yang lumpuh. Akan tetapi dalam keadaan ini pelaku harus membayar diat. Ada lagi pendapat mazhab Maliki dan dalam mazhab Syafi'i pun begitu juga sebahagian ulama mutakhirin. Jadi dia katanya tak ada faedah nak kerat tangan dia tu, kerat tangan kanan. Nak kerat tangan kanan hak dia hak pembuat tu lumpuh dah. Maka kerat pun tak ada faedah juga dah. Jadi dia kata baik bayar diat dah.
Di samping itu, para ulama juga berbeza pendapat dalam hal memotong anggota badan pelaku yang lumpuh. Kerana memotong anggota badan korban yang lumpuh dah. Sama-sama lumpuh dah. Guna pula dah. Rujuk Al-Bada'i, Az-Zarqani, Ar-Radah dan Al-Mughniyah. Ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i dalam salah satu keterangan melarang hal tersebut. Sedangkan mazhab Hanbali dan Syafi'i dalam versi pendapat yang sahih, menurut mereka memperbolehkan hal tersebut. Boleh kisah balik lah. Jika memang tingkat kelumpuhan pelaku dan korban itu sama, atau tingkat kelumpuhan tangan pelaku lebih parah daripada tangan korban. Hal itu pun dengan syarat tidak dikhawatirkan menimbulkan pendarahan yang tak berhenti. Jadi takut timbul mudarat yang lebih besar lah. Atas doktor lah. Kaji dah. Bagaimana jika orang yang buta salah satu matanya mencokil mata orang yang normal? Uji Ibn Abidin, Zarqani, Nihatul Mustah dan Mughniyah. Dalam kes ini, Imam Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan pelaku tetap harus diqisas. Tetapi jika melakukan orang buta, maka itu tidak boleh diqisas. Pendapat ini juga dibenarkan oleh Masruq, Asy-Sya'bi, Ibn Sirin, As-Sawri dan Ibn Munsir. Mereka berhujah dengan keumuman firman Allah Ta'ala, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. Kami telah menetapkan bagi mereka dalamnya, yang dalam Taurat, bahawa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata. Surah Al-Maidah, surah ke-5, ayat 45. Dalam ayat itu ada wal-'aina bil-'ain, mata dengan mata. Sementara itu, Imam Malik menyatakan pelaku diperbolehkan memilih antara qisas atau membayar diat secara penuh. Sedangkan Imam Ahmad menyatakan pelaku tidak dikenai qisas, melainkan wajib membayar diat secara penuh saja. Keputusan ini pernah diambil oleh Umar dan Uthman. Tidak ada seorang sahabat pun yang menentang keputusan keduanya. Sehingga hal tersebut sama artinya dengan ijma' sebagai ijma' para sahabat. Selain itu, mata pelaku itu tidak boleh berfungsi secara sempurna. Sehingga tidak boleh mengkisasnya secara keseluruhan. Sebagaimana ketika ia mempunyai dua mata yang utuh. Jadi, pendapat yang kuat mengikut Syekh ni, aku yang tuai kitab ni, Abu Malik, katakan jika korban menghendaki kisas, maka hal tersebut tidak boleh menghalanginya. Lepas saya kira hak tuai yang korban lah. Ada. Jadi, kalau nak kisah-kisah, kalau tidak kat, bayar dia lah. Bayar dia. Yang pentingnya, tengok keadaan lah. Bagaimana jika orang yang sihat matanya mencokil mata orang yang buta? Dah lah, sihat cokil mata yang buta pula. Rujuk Al-Bada'i, Zarqani dan beberapa referensi yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam kes ini, para ulama sepakat bahawa korban boleh menuntut kisah. Hanya saja mereka masih berbeza pendapat apakah orang sihat tersebut dikenai hukuman tambahan selain kisah atau tidak. Kisah tu tak apalah, memang kena kisah lah. Dia cokil mata orang buta ni, dia pun kena korek mata dia. Kalangan ulama' mazhab Hanbali menyatakan bahawa pelaku dikisas sesuai keadaan mata korban dan ditambah keharusan membayar separuh dia. Tak padan. Dia kena kisah saja, kena bayar lagi dah. Kerana itulah menghilangkan mata korban dan menghilangkan seluruh cahaya penglihatannya yang harus diganti dengan membayar dia secara penuh. Namun mengingat sulitnya memenuhi keperluan keseluruhan penglihatan, kalau tidak mungkin mencokil dua mata hanya kerana melukis satu mata, sehingga yang diberlakukan di sini tetap mencokil satu mata pelaku saja, dia berarti menghilangkan separuh penglihatannya. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki dan salah satu versi pendapat dalam mazhab Hanbali, pelaku tidak dikenai tambahan hukuman lagi selain kisah. Kena kisah saja. Pendapat yang kuat, aku Abu Malik katakan pendapat yang terakhir ini lebih mendekati dari dalam Al-Quran dan hadis. Iaitu tak payah kena dia pada dengan kisah saja. Wallahu a'lam. Adanya kemungkinan yang kelima, adanya kemungkinan melaksanakan kisah tanpa unsur kesewenang-wenangan maupun berlebihan. Jadi nak buat tu kita boleh buat adil lah. Masa orang dekat setara ni tangan, orang dekat setara ni. Orang dekat tengah setara tu. Kena berasa boleh buat lah. Kalau bagai susah nak buat, tukar pada dia lah. Ini adalah syarat wajib penjatuhan hukum kisos dalam kes luka-luka dan anggota badan terpotong. Hal ini boleh direlasikan jika pemotongan dilakukan pada ruas-ruas anggota badan. Jika luka korban terdapat pada anggota badan yang tidak berwas, maka seluruh ulama sepakat tidak ada kewajipan kisos di sini. Payah nak kerak lah. Tepat payah nak kerak lah. Ibn Abidin, Az-Zarqani, Nihatul Muhtash, Radatul Talibin, Radah dan Mughniyah. Diriwayatkan dari Namr bin Jabir dari ayahnya bahawa ada seorang lelaki yang memukul lengannya dengan pedang hingga terpotong bukan di bahagian ruas. Tengah-tengah lengan tu lah. Dia lantas menuntutnya ke hadapan Nabi SAW.
dan beliau memerintahkannya untuk membayar diat. Korban berkata, tapi saya menginginkan qisas. Maka beliau menjawab, khuzil diyah barakallahu laka fiha. Ambillah diat, semoga Allah memberkahi padanya. Hadis dhaif, hadis Ibn Majah, Al-Baihaqi terdapat dalam Irwa. Hadis dhaif tapi kira. Di sini Nabi SAW tidak melaksanakan qisas terhadap pelaku. Hal ini terjadi ketika korban tidak mahu. Jika kadar hukumnya potong anggota tubuh itu lebih kecil dibandingkan anggota tubuh yang terpotong. Jadi payah nak cekera dia. Kerak setang mana dia? Payah. Jadi payah tu dia kata ganti dengan diat lah. Yang kedua, jenis-jenis hukuman selain pembunuhan yang mewajibkan qisas. Kejahatan pada selain pembunuhan boleh berupa memotong dan memisahkan anggota tubuh korban. Mulakai seseorang dengan sayatan, koyak kulit, menghilangkan fungsi anggota badan tanpa sayat kulit maupun pemisahan. Jadi, kejahatan dengan cara memotong dan memisahkan anggota badan. Kejahatan pada anggota badan boleh mewajibkan qisas jika hal tersebut menyebabkan terpotongnya anggota badan atau bahagian hujungnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. B. Kejahatan dengan cara melukai. Tindakan melukai korban ada kalanya mengenai kepala dan wajah yang disebut dengan syijaj atau mengenai bahagian tubuh yang lain. Okey, syijaj ni hukuman melukai kepala atau wajah. Dia bukan putus ke apa dah. Terpotong tak, tapi dia luka dah. Tindak pidana ni, hukuman ini ada bermacam-macam dan yang paling masyhur ada 10 perkara. Iaitu pertama al-harsyah. Luka yang hanya menggores kulit sedikit sahaja dalam bentuk lecet. Luka tanpa mengeluarkan darah. Luka seperti ini juga boleh disebut sebagai al-harsyah. B. Yang kedua ada al-damiyah. Luka berupa sayatan atau melecet yang mengeluarkan darah, namun tidaklah sampai menetes darah. Luka seperti ini di kalangan sebagian ulama fiqh disebut al-bazilah kerana ia menyayat kulit dah. Dia koyak kulit dah. C. Ketiga dah al-badi'ah. Luka yang menembus daging setelah kulit atau hanya menembus lapisan luarnya. Ada yang mengatakan luka yang memotong kulit dah. Ini panggil al-badi'ah. Yang keempat adalah al-mutalahimah. Al-mutalahimah. Luka yang sampai masuk ke dalam daging tapi tidak mencapai kulit antara daging dan tulang. Tak sampai tulang dah. Luka seperti ini disebut juga al-lahimah. Al-lahimah. Dia kelima dah. Atau kelima. As-simhaq. Luka yang sampai menembus kulit antara daging dan tulang. Lalu luka ini menurut sebahagian kalangan disebut al-mulattah. Atau al-lati'ah. Ataupun as-sihaq lah. As-simhaq. Yang ke F ataupun yang ke-6 dah. Yang ke-6 al-muwaddihah, iaitu luka yang sampai tembus antara daging dan tulang dan menampakkan tulang. Nampak tulang nah. Nak tetok nampak tulang. Al-muwaddihah. Yang ke-7 G dah. Yang ke-7 al-hashimah, luka yang sampai meremukkan atau mematahkan tulang. Baik sampai nampak tulang atau tidak nampak tulang dah. Patah dah tulang dah. Ini menurut mazhab Syafi'i ini. Yang ke-8 hashna al-munaqqilah, luka yang sampai memecahkan tulang memindahkannya dari posisi asal ke posisi yang lain. Baik tulang tersebut sampai nampak ataupun tidak nampak. Nampaklah kata-kata kolej nampak tangan dah. Gitulah maksudnya cabut terus tulang dah. Patah terus. Yang ke-9 dah al-ma'munah, luka yang sampai menembus otak. Iaitu selaput otak yang membungkusnya. Sampai ke otak. Luka seperti ini juga disebut dengan al-istilah al-amah. Yang ke-10 ad-damirah, luka yang menembus ke selaput otak dan sampai ke otak. Istilah-istilah yang disebut di atas nyaris sudah menjadi kesepakatan para ulama mazhab. Meskipun ada sedikit perbezaan mengenai urutannya. Inti perbezaan di situ hanyalah dalam pendefinisian makna secara bahasa saja. Rujuk al-mawsu' al-fiqhiyah dah. Okay, hukuman bagi orang yang melukai kepala atau wajah orang lain. Rujuk Ibn Abidin, Az-Zaqani, Jawahir al-Aqlil, Radah Talibin, Kasyaful Qina' dalam Mughni. Hukuman bagi orang yang melukai kepala atau wajah orang lain, nak bayar gana diat ko, kisah ko gana dah. Okay, pada dasarnya setiap luka mewajibkan penerapan qisas bagi pelakunya. Itu dasarnya, asasnya. Hal ini berujuk pada firman Allah Ta'ala wal juruha qisas, dan luka-luka pun ada kisahnya, ada balasan yang sama lah kisahnya.
Surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 45. Namun mengingatkan ada sebahagian luka-luka ini yang tidak mungkin dicari padanannya dan dipastikan tempat eksekusi dan tempat dia kisahnya nak hukum terpayah serupa. Maka sebagian ulama berpendapat bahawasanya tidak ada kisah pada sebahagian luka-luka. Penjelasannya sebagaimana berikut. Pertama. Para ulama sepakat bahawa tidak ada kisah pada luka-luka di atas muwaddahah. Ini al-hashimah, al-munaqqidah, al-amah dan al-dambiqah. Di atas muwaddahah tu maksudnya muwaddahah tadi hak siapa luka, siapa tebuh daging tulang dah. Nampak tulang. Hak di atas tu hak 5 di atas dia dak. Al-harishah, al-damiyah, al-bazilah, al-badiyah, al-muttalahimah dan al-simha tu tak kena. Muwaddahah ke bawah dia kena dah. Jadi hak atas. Kerana tidak mungkin mencari padanan dan kesamaan dalam mematahkan atau memindahkan tulang. Kat mana? Kat bawah ni tu. Kata tak kena dah. Di atas tu makanya bukan di atas saat ni senarai tadi. Maksudnya lebih berat dah. Hashimah, munaqqilah, al-amah, al-dambiqah ni hak berat-berat dah. Payah nak buat padan tu payah. Aku yang ni Abu Malik katakan telah diriwayatkan secara marfu' dari Ibn Abbas bahawa tidak ada tuntut balas qisas pada luka al-ma'munah, al-ja'ifah dan al-munaqqilah. Namun hadis tersebut adalah dhaif dan tidak boleh jadikan dalil. Hadis dhaif hadis Ibn Majah, Abu Ya'la secara marfu' tidak ada tuntut balas qisas pada luka al-ma'munah, al-ja'ifah dan al-munaqqilah. Ini adalah hadis dhaif lemah, tidak boleh jadikan sandaran. Betul hujahlah dah pendapat ni nak. Yang kedua, para ulama menyepakati sepakat kewajipan qisas pada luka al-muwaddah. Al-muwaddihah dia. Kerana luka seperti itu mudah dibatasi dan dicarikan padannya tempatnya dia, serta mungkin untuk menahan pisau supaya tidak sampai ke hidung, sehingga boleh diperolehi padanan hukuman yang pas, yang tepat dah. Jadi boleh. Yang ketiga dah, C dah. Para ulama berbeza pendapat untuk luka-luka di bawah kategori al-muwaddihah dia. Kalangan mazhab Hanafi dan Maliki, satu riwayat dari kalangan mazhab Syafi'i menyatakan bahawa luka-luka ini tetap mengharuskan qisas. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i dalam pendapat yang terkuat dan Hambali menyatakan tidak adanya qisas pada luka-luka di bawah kategori al-muwaddahah. Aku yang Abu Malik katakan, hal yang saya fahami dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah adalah qisas tetap wajib diterapkan pada segala hal yang menyakitkan korban, hingga kes tamparan, pukulan dan celaan, merujuk pada kuman firman Allah Ta'ala, فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ مِثْلَ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 194. Dalil lainnya adalah tindakan Nabi SAW yang menerapkan qisas pada kes tusukan, tamparan dan kematian seorang. Begitu pula sahabat menerapkannya. Cocok pun kena tusuk juga dah. Menanggapi syubhat sulitnya melakukan padanan dalam luka-luka di atas, Ibn Taymiyah mengatakan keadilan dalam pelaksanaan qisas adalah sebatas kemampuan saja. Sudah maklum adanya bahawa jika pelaku qisas sesuai dengan perbuatannya atau dengan cara yang mendekati perbuatannya, maka hal itu lebih mendekati aspek keadilan daripada ia dihukum ta'zir dengan cambuk. Orang yang mencegah qisas kerana takut berbuat zalim berarti telah memperbolehkan kezaliman yang lebih besar. Sehingga dari sini boleh difahami bahawa apa-apa yang telah dijelaskan oleh hadis lebih adil dan lebih sesuai. Kita kira tak sekecek banyaklah perbahasan ulama panjang-panjang pun, walaupun kita hormat ulama dah. Kadang detail sangat awak pening lah. Baik macam Ibn Taymiyah sebut sana. Selagi boleh enggak buat lah. Kecuali doktor atau apa pihak pakar bahagian ni kata tak boleh. Baru kita boleh nak pindah ke lain. Selagi boleh kisah lah, barulah ada dah. Yang kedua dia, luka-luka pada anggota badan yang lain. Rujuk Ibn Abidin, Jawahirul Iqlil, Radatul Talibin dan Al-Mughniyah. Luka-luka pada anggota badan yang lain. Luka kategori ini ada dua jenis. Pertama, al-ja'ifah, iaitu luka yang sampai ke lambung, sampai ke belakang. Baik tembus melalui dada, punggung atau perut dah. Pah belakang lah dah. Juga yang melalui sisi kiri, samping kanan atau melalui tubuh, pah ke belakang dah. Disebutkan dalam hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Arbas, tidak ada tuntutan balas qisas pada luka al-ma'munah, al-ja'ifah maupun munaqqilah. Hadis dhaif.
Hadis ini memang tidak sahih, akan tapi kalangan ulama fiqh sepakat tentang tidak adanya qisas pada kes luka al-jaifah ni. Luka siapa tembus perut lah. Mungkin payah nak buat kau ni. Wallah alam, jadi tak ada lah. Yang kebi, luka selain jaifah ni, cocok siapa tembus perut lah. Nah. Para ulama berbeza pendapat mengenai keharusan qisas pada kes luka ini menjadi 3 pendapat. Pertama, luka tersebut tetap mengharuskan qisas. Ini adalah pendapat kalangan ulama mazhab Maliki. Luka tersebut, yang kedua dah. Luka tersebut tidak mengharuskan qisas. Tadi kata kisah. Pendapat pertama, pendapat kedua tidak mengharuskan qisas. Namun hukuman diserahkan pada pengadilan dengan syarat luka tersebut sampai memperlihatkan dengan mautah kutulan serta meninggalkan bekas. Jika tidak, maka tidak ada hukuman. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Ketiga dah. Hal yang mengharuskan qisas adalah jika luka tersebut terdapat pada wajah dan kepala. Jika mengenai selain keduanya, maka tidak ada qisas. Ini adalah pendapat kalangan ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali. Tak ada qisas tu, kena dia lah. Tak, pentingnya itu pendapat-pendapat ulama. Zaman moden ni kita ulama ijtihad balik, pakar mana sah. Lepas tu kena bincang dengan pakar perubatan katalah. Lepas tu kita nak buat yang teradil. Lepas tu dia pun biasa sesuai lah. Kalau tak boleh nak qisas, kata nak bayar dia, biar boleh pada si korban, jangan boleh ke kerajaan lah. Boleh kepada korban, barulah benda tu menjadi aman negara dah. Okey, hukum qisas sebelum luka sembuh. Rujuk al-Hidayah, Jawahirul Iqlil, Al-Umm, Kasyaful Qina', Al-Muqni, Tunal Al-Autar. Para ulama berbeza pendapat dalam hal bolehnya melakukan qisas pada luka yang belum sembuh. Luka hak belum sembuh dah. Pendapat mereka terbagi menjadi 2 sebagaimana berikut. Jadi dia ni luka juga kat situ dah. Dia luka orang, dia perlu dia luka kat situ ke mana dah. Okey, lepas tu pendapat pertama, pelaku tidak boleh dikisah sampai luka korban sembuh dah. Luka korban yang luka pelaku dan luka korban tu sembuh. Ini adalah pendapat jumhur ulama antara lain Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad, An-Nakhai, As-Sari, Ishaq, Abu Sar, Atha, Al-Hasan Basri dan Ibn Muzir. Mungkin dia takut apa jadi berat lagi lah, bawa mati kau apa dah. Jadi luka tu biar tentu sembuh dulu, barulah kita anggap dia ni bukan bunuhan kita. Mereka berhujah dengan dalil berikutnya. Pertama, hadis riwayat Jabir, bahawa ada seorang lelaki yang dilukai lalu menuntut qisas. Nabi SAW melarang tuntutan balas pada pelaku yang melukainya sampai korban sembuh dulu. Tunggu dulu dah, tunggu sembuh dulu. Tak tahu kesal akhir dia dah. Hadis Hasan dengan riwayat yang ada sudahnya, hadis Ibn Abi Asim dalam Adiyat, Ad-Darqutni, Al-Bahaqi, lihat riwayat. B yang kedua dah. Hadis riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari datuknya bahawa seorang lelaki menikam lelaki lain dengan tanduk haiwan tepat pada pundaknya. Dah, kepalanya. Korban lantas datang kepada Nabi SAW dan berkata, lakukan qisas untukku. Bila menjawab, hatta tabra'a, tunggulah sampai kamu sembuh dulu dah. Kemudian dia datang lagi dan bersikeras meminta qisas saat itu juga. Ia berkata, lakukan qisas untukku. Akhirnya Nabi SAW pun mengizinkan penerapan qisas kepada pelaku. Kemudian dia datang lagi dan berkata, Rasulullah, aku sekarang pincang gara-gara luka kerana tanduk dulu. Jadi cacak pula dah. Bila menjawab, qad nahaituka fa'asaitani fa'ba'adakallah wa batalah arajuka. Aku telah melarangmu namun kamu tetap mendurhakaiku. Semoga Allah menjauhkanmu dan batalah kepincanganmu sebagai alasan untuk menerapkan qisas. Jadi tunggu dulu, tengok kesal. Kalau berat lagi, ada hukuman tambah tak? Ni belorak nak jatuh hukum tak? Kesal akhir tak tengok lagi. Sejak itu Rasulullah SAW melarang hukuman qisas kepada pelaku dalam kes melukai orang sampai korban sembuh. Betul-betul sembuh dulu dah. Hadis Hasan kerana banyak jalur periwayatannya, Hadis Ahmad, Ad-Darqutni, Al-Bahaqi dan dianggap cacat kerana statusnya mursal. Ini adalah hadis Hasan kerana diperkuat oleh riwayat yang ada sebelumnya. Lihat riwayat. Para ulama mengatakan perkataannya sejak itu Rasulullah SAW melarang hukuman kisah ni kepada pelaku dalam kes melukai orang yang sampai korban sembuh dulu. Kena korban itu sembuh dulu baru boleh jatuh hukum. Menunjukkan keharaman melakukan kisah sebelum luka korban benar-benar sembuh. Sebab kata summa kemudian menunjukkan pada makna urutan. Dan keberadaan larangan yang terletak sedah kata summa tersebut menghapuskan izin yang ada sebelumnya. 3. Sida. Adanya luka sahaja tanpa menunggu sembuh tidak cukup untuk jadikan patokan guna mengetahui apakah luka tersebut mematikan atau tidak. Kita nak cek dulu, takut mati. Mati hukum lah, hukum kisah biasa ni.
Sehingga sudah sepantasnya menunggu luka tersebut sampai sembuh guna mengetahui hukumnya. Kita tunggu sampai jelas. Kalau luka tu sampai mati, borak lagi kau, dia tidaklah boleh macam biasa. Hukumnya mesti berat lagi dah. Yang kedua, pendapat yang kedua. Boleh melakukan qisas meski luka korban belum sembuh lagi. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Hujah yang digunakan keduanya antara lain. Pertama, izin yang diberikan oleh Nabi SAW kepada seorang lelaki untuk melakukan qisas sebelum lukanya sembuh, yang terdapat dalam hadis diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari datuknya baru sahaja disebutkan tadi dah. Hal ini dapatlah disanggah sabda Rasulullah SAW, aku telah melarangmu namun kamu tetap mendurhakai ikut, menunjukkan bahawa melakukan qisas kepada pelaku sebelum luka korban sembuh merupakan suatu perbuatan maksiat, ya kata. Kemudian hadis tersebut juga diakhiri dengan keterangan sejak itu Rasulullah SAW melarang hukuman qisas kepada pelaku dalam kes mulakai orang sampai korban sembuh dahulu. Frasa terakhir ini menunjukkan bahawa izin yang terdapat dalam hadis tersebut telah dinasahkan, dihapuskan. B. Qisas tidak boleh gugur kerana komplikasi sehingga boleh dilaksanakan pada saat itu juga, sebagaimana ketika korban sudah sembuh. Pendapat mereka dapat disanggah hal ini tidak boleh berdasarkan perbezaan ulama dalam bahasan komplikasi kesan tersebut. Maksud kesan akhir tak lewat kira dah, takut benda lain macam ni lah, sabit dengan cocok COVID ni ada mati dah. Ada kata penyakit lain dah. Ada kata kau cocok kau tu lah capu dan nyakit dia jadi mati. Gitulah. Nak lepas tu kata tak boleh nak kait komplikasi dah. Kesan sampingan tu. Tak boleh kait dengan kesan sampingan, ada kata kena kait lah dah. Wallahualam lah dah. Okay, habis. Kata sarayah artinya melebarnya bekas luka pada anggota yang terpotong pada bahagian lain, terkadang menyebabkan kematian kerana sebab pemotongan tersebut. Kadang luka tu biasa je, tapi ada orang sampai mati je. Borak, itu kata borak. Okay, sikit lagi dah. Yang ketiga, menghilangkan fungsi anggota badan tanpa melukai. Jika suatu tindakan penganiayaan menyebabkan hilangnya fungsi suatu organ tubuh tanpa meninggalkan bekas luka, misalnya menampak orang lain atau melukai kepalanya sehingga hal tersebut menyebabkan pendengarannya atau penglihatannya tidak berfungsi, maka apakah hal tersebut mengharuskan adanya qisas? Dia tapau ke itu, tak ada luka apa khabar, jadi pekok tak dengar, pekok dia tak dengar dah. Lepas tapau tu jadi buta ke tak? Padahal mata tak cabut pun dah. Belah mana dah? Jumhur ulama menyatakan bahawa hal tersebut mewajibkan qisas kerana fungsi organ tubuh ini memiliki tempat yang boleh didefinisikan. Dan para doktor kedoktoran juga punya cara untuk menghilangkan fungsi organ tersebut dari orang yang sihat. Gitu dia kata. Sementara itu, kalangan ulama mazhab Hanafi menegaskan bahawasanya tidak boleh melakukan qisas kecuali tindakan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya fungsi penglihatan, bukan hal yang lainnya. Kalau hilang fungsi penglihatan baru kena qisas. Rujuk Al-Badai Az-Zarqani Rawdatul Talibin Kasyaful Qina. Gitu, habis gitu ya kitabnya. Okay, bagaimanakah jika tindakan penganiayaan terjadi kerana ulah korban sendiri dah? Waktu cari pasar dah. Ni yang banyak jadi dah. Okey, hak kena korban tu, dia nak nganyi dah, kata wuduh lah dah, fitnah kan, dia orang tu marah, timbuk balik dah. Misalnya seorang menggigit tangan orang lain, ikut tangan orang lain dulu, kemudian orang tersebut menarik tangannya secara paksa hingga menyebabkan gigi depan orang yang menggigitnya itu tertanggal. Dalam kes ini, jumhur ulama selain Imam Malik menyatakan bahawa hal tersebut tidak mewajibkan qisas maupun diat. Qisas tak wajib, diat pun tak wajib. Dengan syarat orang tersebut tidak memiliki cara yang lebih mudah untuk melepaskan tangannya dari gigitan. Selain harus dengan mendorongnya secara paksaan. Dan syarat lainnya adalah gigitan itu memang menyakitkan. Di sini jumhur ulama berhujah dengan dalil berikut. Pertama, hadis riwayat Imran bin Husain bahawa ada seorang yang menggigit tangan orang lain, lalu orang yang digigit menarik tangannya dari gigi penggigitnya hingga gigi isterinya rontok, tercabut. Mereka mengadukan perkara tersebut kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, "Ya'addu ahadukum akhahu kama ya'addu al-fahlu la diyatalaka." Salah seorang dari kalian menggigit tangan saudaranya sebagaimana unta jantan menggigit, tidak ada diat, denda bagimu dah. Jadi tak boleh bayar diat, tak boleh terima duit diat dah dia tu dah. Hak cabut gigi dah. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim. B, yang kedua dah, hadis riwayat Ya'la bin Umayyah. Ia berkata, aku mempunyai seorang buruh upahan. Ia bertengkar dengan seseorang. Salah satu di antara mereka menggigit temannya yang lain. Lalu orang yang digigit menarik jari-jarinya dan merontokkan gigi seri orang yang digigit hingga jatuh.
Orang itu langsung pergi menghadap Nabi SAW seraya menunjukkan gigi serinya. Beliau pun bersabda, "Afa yad'u yadahu fi fika taqdimuha kama yaqdimul fahlu." Apakah ia mahu membiarkan tangannya di mulutmu agar kamu menggigitnya sebagaimana unta jantan menggigitnya? Hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. Tak bodoh kan, biar orang kekau sakit lah. Mesti je automatik je ketarik dah. Yang ketiga, C dah. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq bahawasanya ada seorang lelaki yang datang menghadapnya dengan laporan bahawa ia telah digigit oleh seseorang. Kemudian ia menarik tangannya hingga gigi seri penggigit tanggal. Abu Bakar pun berkata, gigi serinya telah melampaui batas. Lepas saja, tak payah dia gugi saja dah. Hadis sahih Syafi'i, Abu Daud dan Baihaqi. Dia kekeh okey. Dia cari pasal, dia sendiri cari pasal dah. Yang kedua, yang keempat, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tala'a 'alaika rajulun fi batika faramaitahu bihasatin fafaqata 'ainahu lam yakun 'alaika junah." Jika seorang lelaki mengintip bahagian dalam rumahmu, kemudian kamu melemparnya dengan kerikil, dengan batu, hingga melukai matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Hadis sahih hadis Bukhari Muslim. Kita mari orang ngitar di rumah kita cocok kita peku ke apa bidah. Kena mata je dah, buta ke diri ke, luka mata dia. Kau tak ada kisahnya. Sebab dia cari pasal kuasa rumah kita dah. Dalam riwayat lain disebutkan fala diyata lahu wala qisas, maka tidak ada diat dan tidak ada kisah baginya. Sanadnya sahih hadis An-Nasa'i, Ibn Hibban dan Daraqutni. Setakat itu sajalah perbincangan kita. Kita sudahi dengan tasbih dan kafarah dan suratul Asra. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanak